Kawan teman lelaki saya meletup dengan saya semasa makan malam berkumpulan, menuduh saya memanipulasinya, berbohong tentang ECI saya, dan cuba mengawal hidupnya. Disiarkan oleh Anda _911. Apa yang awak hisap? Maaf jika ini bukan tempat yang betul untuk menyiarkannya. Saya cuma perlu meluahkan isi hati saya. Saya, 22F, telah berpacaran dengan teman lelaki saya, 22M, selama 5 tahun sekarang. Kami telah tinggal bersama di sebuah pekan kecil yang sangat dekat dengan tempat dia membesar bersama rakannya, 22F. Rakannya Sarah sentiasa lantang bersuara tentang betapa dia menyayanginya, betapa dia mengenalinya dengan baik, bagaimana dia pernah melihatnya memakai sut hari jadinya semasa kecil, bagaimana dia seperti kakaknya, DSB. Mereka hanya berjumpa sebulan sekali, dan dia telah berada di rumah kami kira-kira 3 kali. Sesuatu yang penting tentang saya. Saya telah disah beberapa bulan sebelum berpacaran dengan teman lelaki saya yang kini. Ini adalah sesuatu yang memberi kesan kepada saya dan telah merosakkan aspek-aspek tertentu dalam hidup saya. Lelaki yang melakukannya adalah orang yang terkenal di sekitar kawasan ini, yang bermaksud dari semasa ke semasa saya terserempak dengannya. Ini membuatkan saya berasa sangat cemas, sangat sakit, dan satu-satunya cara untuk berasa lebih baik adalah dengan meluahkan perasaannya. Sarah pernah berada di rumah saya suatu ketika dahulu. Saya mula merungut mengenainya dan memutuskan untuk mempercayainya. Kesilapan besar. Saya memberitahunya segala-galanya. Dia kenal lelaki itu. Lelaki itu sebenarnya cuba mendekatinya sebelum ini, dan dia bertindak begitu berbelas kasihan dan baik hati di hadapan saya. Pada suatu hari, kami sedang makan malam bersama. Mereka adalah teman lelaki saya, Sarah, dan orang lain yang saya tidak kenali. Sarah bertanya kepada teman lelaki saya apa yang dia rancangkan selepas tamat universiti. Teman lelaki saya? Saya belum pasti lagi. Saya? Kenapa bukan ijazah sarjana? Sarah, bangun. Berhenti menekannya. Dia telah bekerja keras sepanjang hidupnya. Beri dia rehat dan biarkan dia memutuskan apa yang perlu dilakukan. Dia mengatakannya dengan nada yang begitu agresif. Perlu diingat, saya hanya mencadangkan. Saya tidak pernah memberitahu teman lelaki saya bahawa dia perlu melakukan sesuatu. Dia memegang tangan saya dan menggenggamnya, memberitahu saya bahawa semuanya tidak mengapa dan dia tidak fikir saya memaksanya melakukan sesuatu. Kemudian Sarah bertanya apakah rancangan masa depannya untuk perumahan. Saya ada sebuah keluarga saya ada sebuah rumah di bahagian selatan negara ini, mungkin 5 jam perjalanan, dan kami merancang untuk berpindah ke sana pada masa hadapan. Saya tidak tipu. Ini adalah kata-katanya yang tepat. Sarah, tidak mungkin. Dia tidak akan berpindah ke selatan. Dia akan tinggal di sini dan lebih baik dia tidak pergi lebih jauh daripada di bandar terdekat. Saya agak jengkel. Kenapa ketika saya mengesyorkan untuk mengambil ijazah sarjana, saya memaksanya melakukan sesuatu, tetapi dia melarangnya berpindah, sedangkan saya yang mengawalnya. Apa-apapun, Sarah kemudian mula bercakap tentang bekas teman lelaki dan berkata dia tidak kisah jika mana-mana rakannya bersama bekas kekasihnya. Saya ada sebut sesuatu kepadanya seperti, saya akan beri amaran kepada gadis itu dahulu. Saya tidak mahu sesiapa menderita seperti yang saya alami. Sarah meradang. Mukanya merah padam. Ini adalah kata-katanya. Sarah, beraninya awak menceburkan diri di tengah-tengah hubungan? Adakah awak begitu posesif sehingga awak tidak boleh membiarkan bekas kekasih awak bahagia? Awak tidak melupakan bekas kekasih awak, dan saya tahu awak menangis tentangnya tempoh hari. Awak sakitkan hati kawan awak dengan tak beritahu dia perkara sebenar. Dia menuduh saya dengan semua ni. Dan yang paling penting, Sarah, kawan awak tak sama lagi sejak korang berdua bersama. Dia sangat pendiam. Dia tak bercakap dengan saya sepanjang hari. Korang berdua asyik tunjukkan kasih sayang di hadapan kita semua. Saya pernah nampak dia bogel masa kecil, dan saya kenal dia dengan baik. Awak tak sesuai untuk dia. Dia marah kita berpegangan tangan dan berpelukan di hadapannya.
Saya mula menangis teresa-esa dengan nada suaranya dalam tuduhannya. Saya sangat sensitif. Dan kemudian dia cakap sesuatu yang buat saya lebih marah. Sarah, saya pasti awak berbohong tentang ECI awak. Kalau betul, awak akan pergi jumpa polis. Apa sebenarnya yang dia buat pada awak? Saya naik angin dan beritahu dia secara terperinci apa yang dia buat pada saya di hadapan orang lain. Saya sangat malu apabila saya beritahu sekumpulan orang yang tidak dikenali sesuatu yang terlalu pribadi. Sarah, awak ni manipulator yang teruk. Ingat tak masa saya jumpa awak? Awak menangis pasal berat badan awak? Sarah asyik melontarkan perkara yang tidak masuk akal. Apa sahaja yang dia boleh, dia melontarkannya ke muka saya. Dia mengalami AIDS dan dia juga melontarkan masalah harga diri saya ke muka saya. Saya tidak sangka teman lelaki saya akan berkata apa-apa. Bukan sahaja dia sangat teruk dalam konfrontasi kerana bertahun-tahun didera oleh keluarganya, dia juga takut dengannya. Sarah seperti seorang kakak. Ya, tetapi adakah kakak itu yang membulinya juga? Apa-apapun, kami akan berpindah ke selatan dalam beberapa bulan lagi. Komen teratas garis miring Reledan. Pengulas. Dan dia hanya duduk di sana dan membiarkannya mendera dan memalukan Anda seperti itu. Gembira awak berpindah jauh. Dia seorang yang toksik dan teman lelaki awak memang tidak waras jika dia benar-benar duduk di sana dan tidak berkata apa-apa. Dia jelas tergila-gila dengannya dan cuba menimbulkan masalah antara Anda. Dan jika dia takut dengannya, maka dia perlu menjalinkan hubungan dan memutuskan. Kawan teman lelaki saya meletup dengan saya semasa makan malam berkumpulan, menuduh saya memanipulasinya, berbohong tentang ECI saya, dan cuba mengawal hidupnya. Disiarkan oleh Anda garis miring 911. Apa yang awak hisap? Maaf jika ini bukan tempat yang betul untuk menyiarkannya. Saya cuma perlu meluahkan isi hati saya. Saya, 22F, telah berpacaran dengan teman lelaki saya, 22M, selama 5 tahun sekarang. Kami telah tinggal bersama di sebuah pekan kecil yang sangat dekat dengan tempat dia membesar bersama rakannya, 22F. Rakannya Sarah sentiasa lantang bersuara tentang betapa dia menyayanginya, betapa dia mengenalinya dengan baik, bagaimana dia pernah melihatnya memakai sut hari jadinya semasa kecil, bagaimana dia seperti kakaknya, DSB. Mereka hanya berjumpa sebulan sekali, dan dia telah berada di rumah kami kira-kira 3 kali. Sesuatu yang penting tentang saya. Saya telah disa beberapa bulan sebelum berpacaran dengan teman lelaki saya yang kini. Ini adalah sesuatu yang memberi kesan kepada saya dan telah merosakkan aspek-aspek tertentu dalam hidup saya. Lelaki yang melakukannya adalah orang yang terkenal di sekitar kawasan ini, yang bermaksud dari semasa ke semasa saya terserempak dengannya. Ini membuatkan saya berasa sangat cemas, sangat sakit, dan satu-satunya cara untuk berasa lebih baik adalah dengan meluahkan perasaannya. Sarah pernah berada di rumah saya suatu ketika dahulu. Saya mula merungut mengenainya dan memutuskan untuk mempercayainya. Kesilapan besar. Saya memberitahunya segala-galanya. Dia kenal lelaki itu. Lelaki itu sebenarnya cuba mendekatinya sebelum ini, dan dia bertindak begitu berbelas kasihan dan baik hati di hadapan saya. Pada suatu hari, kami sedang makan malam bersama. Mereka adalah teman lelaki saya, Sarah, dan orang lain yang saya tidak kenali. Sarah bertanya kepada teman lelaki saya apa yang dia rancangkan selepas tamat universiti. Teman lelaki saya? Saya belum pasti lagi. Saya? Kenapa bukan ijazah sarjana? Sarah, bangun. Berhenti menekannya. Dia telah bekerja keras sepanjang hidupnya. Beri dia rehat dan biarkan dia memutuskan apa yang perlu dilakukan. Dia mengatakannya dengan nada yang begitu agresif. Perlu diingat, saya hanya mencadangkan. Saya tidak pernah memberitahu teman lelaki saya bahawa dia perlu melakukan sesuatu. Dia memegang tangan saya dan menggenggamnya, memberitahu saya bahawa semuanya tidak mengapa dan dia tidak fikir saya memaksanya melakukan sesuatu. Kemudian Sarah bertanya apakah rancangan masa depannya untuk perumahan. Saya ada sebuah keluarga saya ada sebuah rumah di bahagian selatan negara ini, mungkin 5 jam perjalanan,
dan kami merancang untuk berpindah ke sana pada masa hadapan. Saya tidak tipu. Ini adalah kata-katanya yang tepat. Sarah, tidak mungkin. Dia tidak akan berpindah ke selatan. Dia akan tinggal di sini dan lebih baik dia tidak pergi lebih jauh daripada di bandar terdekat. Saya agak jengkel. Kenapa ketika saya mengesyorkan untuk mengambil ijazah sarjana, saya memaksanya melakukan sesuatu, tetapi dia melarangnya berpindah, sedangkan saya yang mengawalnya. Apa-apapun, Sarah kemudian mula bercakap tentang bekas teman lelaki dan berkata dia tidak kisah jika mana-mana rakannya bersama bekas kekasihnya. Saya ada sebut sesuatu kepadanya seperti, saya akan beri amaran kepada gadis itu dahulu. Saya tidak mahu sesiapa menderita seperti yang saya alami. Sarah meradang. Mukanya merah padam. Ini adalah kata-katanya. Sarah, beraninya awak menceburkan diri di tengah-tengah hubungan? Adakah awak begitu posesif sehingga awak tidak boleh membiarkan bekas kekasih awak bahagia? Awak tidak melupakan bekas kekasih awak. Dan saya tahu awak menangis tentangnya tempoh hari. Awak sakitkan hati kawan awak dengan tak beritahu dia perkara sebenar. Dia menuduh saya dengan semua ni. Dan yang paling penting, Sarah, kawan awak tak sama lagi sejak korang berdua bersama. Dia sangat pendiam. Dia tak bercakap dengan saya sepanjang hari. Korang berdua asyik tunjukkan kasih sayang di hadapan kita semua. Saya pernah nampak dia bogel masa kecil, dan saya kenal dia dengan baik. Awak tak sesuai untuk dia. Dia marah kita berpegangan tangan dan berpelukan di hadapannya. Saya mula menangis teresa-esak dengan nada suaranya dalam tuduhannya. Saya sangat sensitif. Dan kemudian dia cakap sesuatu yang buat saya lebih marah. Sarah, saya pasti awak berbohong tentang ACI awak. Kalau betul, awak akan pergi jumpa polis. Apa sebenarnya yang dia buat pada awak? Saya naik angin dan beritahu dia secara terperinci apa yang dia buat pada saya di hadapan orang lain. Saya sangat malu apabila saya sedar saya beritahu sekumpulan orang yang tidak dikenali sesuatu yang terlalu pribadi. Sarah, awak ni manipulator yang teruk. Ingat tak masa saya jumpa awak? Awak menangis pasal berat badan awak? Sarah asyik melontarkan perkara yang tidak masuk akal. Apa sahaja yang dia boleh, dia melontarkannya ke muka saya. Dia mengalami AIDS dan dia juga melontarkan masalah harga diri saya ke muka saya. Saya tidak sangka teman lelaki saya akan berkata apa-apa. Bukan sahaja dia sangat teruk dalam konfrontasi kerana bertahun-tahun didera oleh keluarganya, dia juga takut dengannya. Sarah seperti seorang kakak. Ya, tetapi adakah kakak itu yang membulinya juga? Apa-apapun, kami akan berpindah ke selatan dalam beberapa bulan lagi. Komen teratas garis miring Reledan. Pengulas. Dan dia hanya duduk di sana dan membiarkannya mendera dan memalukan Anda seperti itu. Gembira awak berpindah jauh. Dia seorang yang toksik dan teman lelaki awak memang tidak waras jika dia benar-benar duduk di sana dan tidak berkata apa-apa. Dia jelas tergila-gila dengannya dan cuba menimbulkan masalah antara Anda. Dan jika dia takut dengannya, maka dia perlu menjalinkan hubungan dan memutuskan. Memberitahu Sarah bahawa sudah cukup, walaupun melalui teks. Kemas kini 2 hari kemudian. I update, 2 days later. Berkongsi kisah saya tentang Sarah beberapa hari yang lalu. Ia ditulis beberapa hari selepas keseluruhan situasi merosot, dan saya hanya mencari tempat di mana saya boleh meluahkan perasaan saya. Terima kasih kepada mereka yang menghubungi saya untuk menawarkan sokongan garis miring nasihat. Orang ramai di TikTok telah memutuskan untuk memutarbelikan kebenaran dan menambah perkara yang sama sekali tidak benar. Jadi, saya cuma nak kemas kini supaya orang ramai tidak keliru. Pertama, teman lelaki dan Sarah tidak pernah tidur bersama. Mereka hanya berjumpa sebulan sekali. Tiada gunanya dalam cerita saya menyebut tentang mereka tidur bersama. Saya hanya menyebut tentang fakta bahawa keluarga mereka sangat rapat semasa kecil. 2 tahun, sehinggakan Sarah dan teman lelaki saya pernah berjumpa antara satu sama lain dalam sud hari jadi mereka pada usia itu. Ia tidak pernah menjadi hubungan seksual. Kedua, teman lelaki saya memotong perbualannya tanpa teragak-agak. Tolong jangan mengganggunya.
Teman lelaki saya diam semasa konfrontasi itu kerana dia didera semasa kecil dan konfrontasi itu pada dasarnya membuatnya tidak berminat. Dan Sarah adalah salah seorang daripada mereka yang mengambil kesempatan daripada sifat baiknya untuk memaksanya melakukan sesuatu untuknya. Saya tahu dari perspektif luar, nampaknya dia tidak bertulang dan membiarkan saya menanggung semua penderaan itu. Dia sedar tentang perkara ini dan berasa teruk. Walau bagaimanapun, dia mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk menghantar mesej yang agak panjang kepadanya malam itu yang mengatakan bahawa apa yang dilakukannya tidak boleh diterima. Bagaimana kami akan berpindah? Bagaimana dia bertindak seperti seorang feminis? Namun memalukan mangsa ACI dan pada dasarnya membuatkan saya mengaku apa yang berlaku malam itu kepada sekumpulan orang yang tidak dikenali. Saya tahu konfrontasi dan mempertahankan orang mungkin mudah bagi Anda, tetapi sangat suka baginya untuk berhadapan dengan orang lain, terutamanya apabila Sarah telah menjadi pembuli kepadanya sepanjang hidupnya. Saya tidak menyalahkannya. Dia ada masalah dan kami sedang berusaha untuk menyelesaikannya. Hakikat bahawa dia dapat memutuskan hubungan dengannya tanpa berfikir panjang membuatkan saya rasa gembira. Ketiga, Sarah tidak menyesalinya. Menurut beberapa rakan yang kami ada persamaan, ia adalah sesuatu yang dipendamnya sejak sekian lama, dan dia tidak mahu hanya diam dan membiarkan saya memanipulasi dan mengawal hidupnya. Semoga Tuhan melarang saya memberi cadangan kepada teman lelaki saya sendiri, atau merancang masa depan saya dengannya. Dia fikir teman lelaki saya yang memutuskan hubungan dengannya adalah perbuatan saya. Tidak. Maaf. Semua pilihannya. 4. Orang yang tidak dikenali menghubunginya. Ramai orang di majlis makan malam itu. Ini berlaku semasa kami keluar makan malam bersama rakan-rakan Sarah, yang terpaksa mendengar penjelasan saya yang sangat terperinci tentang apa yang berlaku kepada orang yang menulis esei saya. Saya sangat menyesal memberitahu Sarah tentang esei saya, terutamanya di hadapan ramai orang. Saya membuatkan mereka sangat tidak selesa. Tetapi ramai orang yang tidak dikenali itu menghubungi saya untuk memberi sokongan. Mereka juga telah menyingkirkan Sarah daripada hidup mereka kerana dia menunjukkan warna sebenarnya, membuatkan mangsa ACI mengalami trauma semula dan menuduhnya tidak melupakannya. Saya sangat gembira kerana mereka tidak membiarkan malam itu merosakkan imej mereka tentang saya, dan saya bukan orang yang suka mengawal seperti yang dikatakan Sarah. 5. Apa sekarang? Jadi ya, selepas keseluruhan drama malam itu, kami pulang ke rumah dan saya sedar saya tidak boleh hidup seperti ini. Saya tidak mahu terserempak dengan pendera saya sekali-sekala kerana ia mencetuskan emosi saya, dan saya tidak boleh sembuh dengan cara ini. Walaupun selepas 5 tahun, teman lelaki saya tidak dapat sembuh kerana salah seorang rakannya tinggal secara literal 10 minit berjalan kaki dari kami. Jadi, seperti yang dinyatakan dalam catatan itu, kami telah memutuskan untuk berpindah lebih awal daripada yang dijangkakan. Kami sedang mencari ahli terapi untuk membantu kami menangani isu masing-masing. Pengulas komentar atas _Rele dan Tito memutarbelikan cerita ini seperti orang gila. Gembira awak menemui ketenangan dengannya dan berpindah. Sarah seorang yang sangat jahat atas apa yang dia lakukan dan karma akan membalasnya. Respons Ops. Ya, itu sangat mengejutkan saya. Mereka menambah perkataan teman wanita terbaik walaupun saya memanggilnya sebagai kawan. Dan mereka juga secara rawak menambah bahawa mereka tidur bersama semasa remaja. Ada apa-apa untuk clickbait atau drama? Saya rasa kemas kini kedua sehari kemudian. Hai kemas kini kedua, 1 hari kemudian. Kawan-kawan, ini akan menjadi kemas kini terakhir saya. Saya ingin melupakan semua perkara Sarah kerana dia bukan lagi sebahagian daripada hidup kami. Saya pertama kali datang ke Reddit untuk mencari orang yang akan menyokong saya semasa-masa sukar. Dan walaupun saya telah menerima banyak kasih sayang dan sokongan, terima kasih untuk ini. Saya juga terpaksa membaca pelbagai komen jahat dan orang yang meragui cerita saya. Saya juga telah melihat orang ramai telah membuat TikTok tentang situasi saya. Pelbagai TikTok telah mengubah tajuk, mengubah pelbagai butiran cerita untuk membuatkan teman lelaki saya kelihatan mengerikan, menambah pembohongan di mana mereka mengatakan Sarah dan dia tidur bersama. Sekali lagi, tidak begitu, memotong butiran yang sangat penting,
dan pada dasarnya memanipulasi keseluruhan cerita saya untuk klik dan tontonan. Saya terpaksa membaca orang memberitahu saya bahwa saya tidak mempunyai kuasa kendiri untuk tinggal bersama pasangan saya. Memanggil pasangan saya orang bodoh kerana terpaksa menangani masalah traumatiknya sendiri. Jadi, buat masa ini, saya tidak mahu terus mengemas kini Reddit tentang Sarah kerana saya perlu menyebut ACI saya dan ya. Tidak. Begitu baik untuk kesihatan mental saya. Tetapi saya ingin berkongsi beberapa maklumat untuk akhirnya menutup yang ini. Sarah dan rakannya cuba menghubungi saya malam tadi. Dia disekat pada telefon kami. Jadi, saya menerima mesej daripada rakannya yang saya tidak tahu kewujudannya. Saya rasa dia sedar teman lelaki saya sebenarnya serius untuk tidak berhubung, dan dia sedar dia telah tersinggung. Kawan itu berkata bahawa saya harus bercakap dengan teman lelaki saya dan memberitahunya untuk mengubah fikirannya kerana ia adalah sesuatu yang dia katakan semasa kehangatan dan dia memohon maaf dan dia mahu kami mengadakan hari istimewa untuk membincangkan situasi ini. Sudah tentu saya menyekat nombor itu tanpa menjawab. Kebanyakan orang menyebelahi saya dan Sarah menjadi gila dengan fakta ini. Saya rasa dia sedar dia menunjukkan warna kulitnya yang sebenar dan dia tidak lagi mempunyai kuasa ke atas orang lain. Saya rasa dia sedar satu-satunya perkara yang boleh dia lakukan ialah meminta maaf. Tetapi saya rasa dia tidak benar-benar menyesalinya. Walaupun dia berbuat demikian, dia menggunakan trauma saya sebagai senjata untuk melawan saya, dan saya tidak akan pernah memaafkan sesiapa yang berbuat demikian. Kedua, saya ada menyebut dalam catatan terakhir saya bahawa orang dari majlis makan malam itu telah menghubungi saya untuk mempertahankan saya. Tetapi sekarang saya telah dihubungi oleh bekas rakan Sarah, bukan mereka dari majlis itu, untuk memberitahu saya bahawa Sarah bukan sahaja cuba mengawal teman lelaki saya, tetapi semua orang yang berinteraksi dengannya. Dan apabila dia tidak dapat, Sarah akan memberi mereka ultimatum atau memutuskan hubungan mereka. Pendek kata, semuanya perlu berjalan seperti yang dia inginkan dan dia akan marah apabila orang ramai tidak mahu bertolak ansur untuknya. Di sekolah, dia membuli orang lain dan kemudian mendakwa dia dibuli kerana tiada siapa yang mahu berada di sisinya. Sarah pernah memberitahu saya bahawa dia dibuli, tetapi bukannya dia seorang pembuli. Dia mendakwa pada masa lalu bahawa dia seorang empati. Skim sebabnya dia memahami kesakitan saya. Ketiga, sebab sebenar mengapa dia marah kepada saya malam itu adalah kerana dia melihat teman lelaki saya berubah. Dia melihat bahawa ia adalah hubungan yang serius, bahawa lelaki itu membuat lebih banyak keputusan untuk dirinya sendiri, dan dia fikir itu adalah perbuatan saya. Dia tidak suka hakikat bahawa dia tidak dapat meluangkan lebih banyak masa dengannya, dan benci hakikat bahawa kami berpelukan dan berpegangan tangan semasa kami berada di tempat awam. Saya rasa masalah Sarah adalah tentang kawalan. Daripada apa yang diberitahu oleh mangsa lain kepada saya, dia nampaknya jenis yang suka mendakwa mereka seorang empati, tetapi juga mahu mengawal kehidupan rakan-rakannya. Ia menyedihkan. Sungguh. Teman lelaki saya telah bercerita lebih lanjut tentang pengalamannya dengannya dan kisah mereka yang menyayat hati, dan saya rasa tidak selesa untuk berkongsi lebih banyak maklumat tentang perkara ini. 4. Adakah Sarah jatuh cinta dengan teman lelaki saya? Sejujurnya kami tidak fikir begitu, tetapi saya sedar saya mungkin salah. Sejujurnya, saya pernah mempersoalkan perkara ini sebelum ini semasa saya bertemu dengannya, tetapi Sarah mempunyai pasangan lama dari segi pemahaman saya. Saya telah bertemu dengannya 2 kali. Sekali lagi, masalah Sarah ialah dia rasa perlu mengawal rakan-rakannya. Ini bermula daripada memutuskan apa yang akan kami makan untuk makan malam, meminta kami semua berpakaian dengan cara tertentu untuk Halloween, hingga membuat pilihan hidup untuk orang lain. Jika Anda bertanya kepada saya rasa dia sedang membuat unjuran. Dia menuduh saya mengawal, mendedahkan masa lalu saya sedangkan dia benar-benar mengakui dia mengalaminya. Selain itu, hanya perkara rawak yang tidak masuk akal untuk disebut. Jadi, ya, saya rasa saya tidak mahu terus mengemas kini. Saya hanya mahu terus menjalani hidup saya, merancang perjalanan saya ke selatan negara ini, dan menjaga haiwan peliharaan saya. Terima kasih kepada semua yang mengambil berat dan menyokong. Komen teratas _Reledan. Pengulas. Wah,
Ini adalah kes di mana gelagat sekolah menengah tidak lagi terpakai kerana nampaknya semua orang dalam kumpulan sosial Sarah telah lama muak dengannya. Baru sekarang orang baharu seperti Op diperkenalkan ke dalam kumpulan, dan mereka melihat Sarah seadanya mereka, yang meletakkan Sarah dan orang lain sepertinya dalam kedudukan yang tidak selesa dan tidak dikenali. Kini semua orang dalam kumpulan sosial telah dewasa dan cuba beralih ke bahagian seterusnya dalam kehidupan mereka. Sarah tidak dapat melepaskan gaya hidup sosialnya, dan semua orang membesar dan keluar daripada gelagatnya. Nampaknya ini telah lama berlaku, dan Sarah mendapat penolakan yang tidak pernah dia percayai akan dapat. Saya kenal seseorang yang serupa dengan Sarah. Dan apabila perkara yang sama berlaku, orang itu tidak dapat memahami mengapa kumpulan rakan besar mereka mengecil begitu banyak. Tetapi ia adalah atas sebab yang sama. Orang ramai membesar dan mereka menyedari bahawa mereka tidak lagi perlu mengaitkan diri mereka dengan anda. Saya gembira teman lelaki memahaminya. Tetapi Sarah tidak akan mengubah dirinya menjadi lebih baik. Ini bermakna Sarah akan berakhir dengan keseorangan melainkan dia berubah. Semua orang perlu menjaga jarak mereka daripadanya. Pengulas kedua. Ramai orang yang sangat narsisistik mendakwa diri mereka berempati kerana mereka mahu mengawal perasaan anda. Langkah pertama adalah meyakinkan anda bahawa mereka benar-benar dapat merasakan apa yang orang lain rasakan. Kemudian mereka mendakwa bahawa anda keliru tentang perasaan anda sendiri, dan apa yang sebenarnya anda rasakan adalah X. Iaitu apa sahaja yang mereka mahu anda rasakan. Agak kucar kacir, tetapi malangnya taktik manipulasi yang agak berkesan.